saat kamu sudah tahu dia adalah di bawah bahagi kan. So negatif 1. Okey. So itu adalah formula dan juga soalan-soalan untuk kelajuan speed. Okey, so for example sini kita akan tengok laju purata murid. So laju purata murid ni maksudnya kamu kena kira semua jarak yang dia lalu, semua masa yang dia guna. Okey, so contoh macam tadi O ke P adalah 9 meter. Okey, O ke P adalah 9 meter. Dan P ke Q kita tahu adalah 12 meter. Kita kena tambah semua. Bila dia minta purata, bila dia minta average, maksudnya kamu kena tambah semua, okey? Dan juga selain tambah dia punya jarak, okey, other than you sum up all of the distance, kamu juga kena tambah dia punya masa. You also have to add up all of the time taken by this student. So, kamu tahu sini 18 saat, 20 saat. So, 18 saat tambah 20 saat. Okay, so kita sudah tahu inilah dia punya jawapan 21. Okay, 21 bahagi 38. Jawapan dia adalah 0.55. Okay, 0.55. So, 0.55 kita tahu sini sudah meter, so M. Kita tahu ada bahagi S kan, so per S. Ataupun lagi bagus kalau kamu ingat 0.55 M dekat sini, S negatif 1. Okay, why? Because kita bahagi dengan saat. Okay, so macam itulah cara kamu kira kita punya laju purata. Kita kena tambah semua jarak, tambah semua masa. Okay, dan ini adalah dia punya unit. Okay, jadi sekarang kita akan tengok pula hal laju velocity. Okay, hal laju velocity adalah kadar perubahan sesaran displacement. Okay, hal laju purata ialah nisbah jumlah sesaran terhadap jumlah masa yang diambil. Jadi macam cikgu cakap tadi, bila kita cakap tentang kadar, kita mesti bahagi dengan time. Ataupun kita mesti bahagi dengan masa. Okay, sebab itulah kita guna perkataan kadar. Setiap kali kita guna perkataan kadar, mesti bahagi dengan masa, mesti bahagi dengan time. Okay, jadi kamu kena hafallah dia punya formula. Okay, so tu yang susah sikit untuk chapter ni. So ni adalah dia punya formula. Okay, so hal laju purata velocity adalah sesaran, maksudnya dalam meter lah, bahagi dengan masa yang diambil. Okay, bahagi dengan masa yang diambil, so time. So macam ni, velocity equals to dia punya sesaran, okay, displacement bahagi dengan dia punya time. Okay, bahagi dengan dia punya time, which is in second. So ni meter per second. Okay, jadi itu adalah formula dia untuk hal laju purata ataupun velocity. Okay, jadi kalau kamu sudah hafal formula dia, kita tengoklah apa tu satu persatu. Okay, so hal laju, sesaran ataupun displacement, okay, dekat sini dalam meter, bahagi dengan masa ataupun time. Okay, so hal laju, velocity equals to displacement over time. So dia punya unit adalah ms negatif 1 ataupun m per s. Okay, jadi kita ada satu lagi hal laju purata. So hal laju purata adalah jumlah. So dia sama juga dengan yang kita baru belajar tadi. Bila kita cakap pasal purata, bila kita cakap pasal average, kita mesti ambil dia punya total. Kita mesti ambil semua dia punya jumlah. Okay, itulah beza dia hal laju dengan purata ataupun average. Whenever kita cakap pasal average, whenever kita cakap purata, mesti dia punya total, mesti dia punya jumlah. Okay, so unit S sama juga ms negatif 1. Kenapa? Sebab kita tahu sini M, sini S. So M bahagi S ataupun ms negatif 1. Sebab S dia berada di bawah. Okay, so whenever kamu dengar perkataan purata, whenever kamu dengar perkataan average, kamu kena tambah semua. Okay, semua kamu kena ambil dia punya jumlah, dia punya total. Okay, dia punya total, dia punya jumlah.
Jadi kita tengok dia punya soalan sini, kita cuba. So, seorang murid berjalan 6 meter ke utara dalam tempoh masa 2 saat. Okay, so dia tanya, berapakah hal laju awal murid itu? So, hal laju, tadi kita sudah tengokkan dia punya formula adalah sesaran ataupun displacement bahagi dengan masa ataupun time. Okay, so kita sudah tahu ni dia punya formula. Kamu kasih masuk sahaja. Meter adalah ni. Okay, sesaran adalah 6 meter. Okay, bahagi dengan berapa masa yang diambil tadi? 2 saat. Okay, 2 saat, 2 second. So, maksudnya dia pergi ke atas ni, dia pergi ke arah utara dalam masa 2 saat. Okay, so kamu bahagi saja. 6 bahagi 2 adalah 3. Okay, 6 bahagi 2 adalah 3. And cikgu sudah cakap tadi, since dia M dekat sini, kamu tulislah M bahagi dengan second. Ataupun 3M S negatif 1. Negatif 1 disebabkan kamu bahagi dengan saat. Okey, jadi tu adalah awal. Tu adalah yang awal, maksudnya dekat bahagian sini. Ini adalah bahagian awal ataupun dia punya initial. Jadi hal laju akhir pula kita kira. Sebab dia berjalan daripada sini ke sini. Lepas tu dia berjalan pula ke bahagian kanan. Okey, ke bahagian kanan. 8 meter selama 4 saat. Okey. So maksudnya hal laju akhir dia, sini yang awal, sini yang akhir. Jadi kamu kira sahaja. 8 meter bahagi dengan berapa? 4 saat. Okey, maksudnya dia berjalan sini 8 meter selama 4 saat sahaja. So 8 bahagi 4 adalah 2. Okey, 8 bahagi 4 adalah 2. Dan kamu sudah tahu meter, so meter bahagi S, second, ataupun 2 meter second negatif 1 sebab kamu bahagi dengan saat. Okey, so tu adalah hal laju punya formula. Jadi kalau diminta soalan purata ataupun dia tanya pasal average, okay, dia tanya pasal average velocity. So bila dia tanya pasal purata ataupun average velocity, maksudnya kamu kena tambah semua. Kamu kena tambah semua sesaran ataupun kamu kena tambah semua kamu punya displacement. Okay, bahagi dengan semua jumlah masa yang diambil. So maksudnya kita kena tambah ni, kita kena tambah ni, kita kena tambah dia punya masa. Okey, juga kita kena tambah dia punya masa. Okey, jadi cara kamu kira adalah tengok yang ni. Kamu kena guna teorem Pythagoras. Okey, so kamu sudah tahu 6, 8. So kamu kenalah guna formula ni. So bila kamu masukkan formula ni, kamu kira kamu akan dapat 10. Okay, kamu akan dapat 10 guna teorem Pythagoras. Okay, jadi kamu masukkan pula dia punya masa. Okay, kamu masukkan dia punya masa termasuk juga dengan masa yang dia berehat. So, 2 dekat sini, 4 adalah bila dia berjalan sepanjang 8 meter. Yang 4 lagi ni adalah semasa dia berehat. So, untuk purata kamu kena campur semua, okey? Untuk purata kamu kena campur semua. Dia berdiri kah, dia berjalan kah, dia berehat kah, dia berhenti kah, kamu kena tambah. Asalkan kamu dapatkan semua dia punya jumlah. Tidak kiralah apa murid tu lakukan, kamu kena tambah semua masa yang dia ambil. So 2 saat, 4 saat dia berehat, 4 saat lagi dia berjalan. So kita ada ni lah 10 meter guna teorem Pythagoras, and kita akan dapat 8, 9, 10. Okay, so kita akan dapat dekat bahagian sini pun adalah 10. So 10 bahagi 10 jawapan dia adalah 1. Okay, 10 bagi 10 jawapan dia adalah 1. Kita sudah tahu sini meter, so meter bahagi dengan negatif 1 ataupun 1 meter per second. Okay, so tu adalah cara kamu cari hal laju purata.
whenever dia minta purata, whenever dia minta average, kamu kena tambah semua. Dia kira dia berehat ke, dia berdiri ke, dia duduk ke, dia menari ke, kamu kena tambah asalkan dia guna masa tersebut. Okay, dia ambil masa tersebut. So kita tengok yang terakhir. So yang terakhir kita tengok sini adalah kita punya hal laju dalam gerakan linear. Okay, kita punya hal laju dalam gerakan linear. Kita punya linear velocity. Okay, kita tengok hal laju linear ataupun kita punya linear velocity. So bila kamu tengok sini, hal laju linear ni adalah kita ada jenis yang positif, kita ada jenis yang negatif. Linear maksudnya lurus lah. Okay, dia lurus ke kiri, dia lurus ke kanan. So itulah nama dia linear. Kamu sudah belajar video sebelum ni. So bila dia pergi ke kiri, dia punya hal laju ataupun dia punya velocity adalah negatif. Okay, kalau dia pergi ke kanan, maksudnya dia punya velocity adalah positif. Okay, dia adalah positif. So kamu tidak perlu tulis tambah, tapi kamu kena tahu yang dia adalah positif. So contohnya kalau orang ni bergerak ke kiri, okay, ke kiri dalam linear, maksudnya dia dia pergi ke arah yang bertentangan. Okay, arah yang bertentangan ke kiri, contohnya arah yang bertentangan, dia akan jadi negatif. So contohnya kalau orang ni bergerak 10 meter per second, so dia akan jadi negatif 10 meter per second. Since orang ni adalah dia ke bahagian yang positif ataupun yang bertentangan ke arah positif, so dia adalah 10 meter per second. Dia tidak ada negatif. Kalau dia pergi bertentangan ke kiri contohnya, jadi dia akan ada negatif. Okay. So contohnya macam orang ni bergerak 15 meter per second, ni pun 15 meter per second, dia ke kiri iaitu ke arah negatif, ke arah bertentangan. Okay, ke arah bertentangan, so dia akan jadi negatif 15 meter per second. Ni kita tahu dia adalah ke arah yang positif, so kita tulis saja 15 meter negatif 1. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan seperti biasa, kamu boleh tanya cikgu.